Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Berjayalah kata Allah siapa? Orang beriman. Orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman yang macam mana? Pasal orang beriman ni ramah. Yang salah satu cirinya, dia khusyuk di dalam solatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita ibu bapa sekalian. Sedar tak sedar kita dah masuk Jamadil Awal. Tak lama lagi Jamadil Akhir. Kemudian Rajab. Kemudian mudah-mudahan sampai Syaban. Dan sekali lagi hendaknya puasalah kita bulan Ramadan. Inilah masa begitu cepat berlalu dalam hidup kita. Sehingga kan kata ulama, setiap hari bertambahnya hari-hari yang baru, ia membawa erti semakin dekatlah pertemuan kamu dengannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita perhati setiap hari umur kita, ke manalah kita habiskan ibu bapa sekalian ya. Zikir, tambah ilmu, tambah amalan sunat, ibadat nafilah. Tiap-tiap malam jangan sampai kita tak bangun. Jangan. Walau 2 rakaat. Ya. Walau 2 rakaat. Kerana umur kita ini sudah tidak lama nampaknya. Semalam kawan baik saya satu kampung, satu sekolah, satu rumah meninggal di usia 44 tahun. Sama saya 44. Petangnya bawa anak isteri keluar minum di kedai. Tengah malam mari sesak nafas, masuk hospital Kuala Terengganu. Jam 12 tengah hari meninggal. Sehari semalam saja. Allahu Akbar. Hari ini pula senior saya tua setahun saja. 45 tahun. Mari sebab dada rebah meninggal. Uru ni lepas maghrib ni. Allahu Akbar. Ibu bapa sekalian ya. Masa berlalu. Yang mustahak bagaimana kita menggunakan masa itu. Malam ini kita nak sambung tajuk khusyuk. Tajuknya khusyuk semayang tu. Ataupun baca Quran tu. Ataupun puasa tu, khusyuk ke tidak kita ni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qad
aflahal mu'minun. Berjayalah kata Allah siapa? Orang beriman. Orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman yang macam mana? Pasal orang beriman ni ramah. Yang salah satu cirinya dia khusyuk di dalam solatnya. Khusyuk. Surah Al-Mu'minun. Sebab tu kita kata tadi, antara, dia bukan semestinya, antara ciri orang yang mukminun berjaya. Sebab kalau baca surah Mu'minun ini, dia banyak cerita tu. Ciri orang berjaya 1, 2, 3, 4. Antaranya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iaitulah orang mukminun tadi yang dalam semayangnya khusyuk. Ni dia. Apakah maksud khusyuk? Apakah khusyuk itu boleh dicari menerusi jalan menuntut ilmu semata-mata? Ni kita belajar malam ni. Jemaah Al-Falah malam ini. Tak kurang 3,000 orang ni agak saya ya, sampai belakang sana ni yang belajar malam ni. Adakah dengan belajar tajuk khusyuk ni, maka tercapaikah khusyuk kita semayang isyak kaki? Jawabnya apa dia? Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat yang kita baca tadi, telahlah ia menukilkan kata-kata Ali bin Abi Talhah, dan Ali bin Abi Talhah ni pula nyambil kata-kata Ibnu Abbas, pupu Nabi. Apa kata Ibnu Abbas? Ayat tadi maksud dia, orang-orang yang khusyuk seperti yang digambarkan oleh Allah dalam ayat ini ialah mereka yang takut lagi gerun kepada Allah serta tenang batinnya di saat berdiri menghadap Allah dalam solat. Kata Ibnu Abbas, maknanya ayat ni nak beritahu orang mukminun satulah, tengok dalam hatinya, ada takut dia kepada Allah. Takut ni tuan, nak tahu betul kita takut ataupun tak betul. Kata ulama, tengoklah ketika ia bersunyian, bersendirian, tak ada orang nampak. Kalau ia boleh jaga dari maksiat, rasuah dia dah ambil, solat duit orang tidak, menyambung harta benda orang tidak, ataupun berkhalwat, Allahu Akbar, ketika dia sunyi. Itu maksud dia. Nak tahu orang tu takut ke tidak takut pada Allah, kata ulama, diukur ketika dia bersunyi. Ketika dia sunyi. Ya, sunyi. Ya. Dan batinnya tenang. Sebab apa ya batin manusia ni jadi tenang? Tak macam hati kita ya. Kita tuan, walaupun semayang, mari masjid, zikir menyebut Tuhan, tapi gelisah sekali. Kat mana bezanya? Jadi kata dia khusyuk ini, pertama orang mukmin yang ada takut tu, takut dalam hati tu. Okey. Dan tenang batinnya, maksud dia tidak akan tenang satu hati setiap insan selagi tidak tercampak dalam hatinya takut kepada Allah. Ini kait dia ni. Sini kait dia ni. Orang takut Tuhan, dia jadi tenteram hati. Sebab
Dia terpelihara daripada maksiat kerana takut kepada Tuhan ni. Tidakkah maksiat ini mengganggu batin? Satu, menghijab batin. Dua, menjatuhkan kedudukan batin dengan Tuhan. Tiga, menghilangkan nikmat dan lazat beribadat. Empat, tak usah kira lah, banyak. Sebab itu kata ulama tasawuf, serengan-rengan azab yang Allah campak kepada orang yang beramal. Dengar betul-betul tu. Dengar betul-betul tu. Serengan-rengan azab yang Allah campak kepada siapa? Orang beramal. Hak tak beramal tu tak usah kira lah. Orang beramal siapa? Macam kita ni lah beramal ni kan. Sambil berzikir, sambil baca Quran, dengar kuliah tu. Serengan-rengan azab yang Allah campak pada orang beramal ni. Apa dia? Hilangnya rasa manis beramal. Ibu bapa sekalian. Semayang maghrib tadi rasa macam mana? Contohnya. Tertinggal semayang duha pagi tadi, apa pula rasanya? Contoh. Malam tadi tak bangun Ustaz. Apa rasa? Serengang-rengang azab orang yang beramal ialah hilang rasa manis ketika beramal. Makna berkait dengan khusyuk ni, khusyuk. Berkait dengan batin. Ya. Pendapat ini turut diperakui oleh Mujahid, Hasanul Basri, Qatadah serta Az-Zuhri. Ni ulama tafsir semua ni. Sebenarnya, kata dia, para ulama telah mendefinisikan kalimah khusyuk itu dengan pelbagai makna. Maknanya, khusyuk ni banyak terjemahan ni. Di sini penulis cuba menukilkan pandangan para ulama tasawuf terhadap kalimah khusyuk ini. Pertama, Hasan Al-Basri berkata, khusyuk ini ialah rasa takut secara berkekalan untuk menghidupkan hati. Maknanya kata Hasanul Basri, hati akan hidup selagi ada rasa takut. Takut ini berkait dengan khusyuk, yang mana takut tu mesti sentiasa berpanjangan. Ada semua. Ada supaya hati awak hidup, kata dia. Makna kalau orang ada takut, yakni khusyuk, walau dia bersunyian, ya, itu yang kita sebut tadi, dia takut. Walau orang tak nampak, contoh dia. Macam kita takut ke bini kita lah di rumah tu. Bukan saya, tuan-tuan lah, saya tak terlibat. Tuan-tuan yang takut ke bini di rumah tu. Turun tangga memang mari masjid betul. Kawan ajak minum sekejap, tak boleh, kata dia. Balik ya. Ni tuan-tuan semualah. Kan suruh nak belajar begitu, masing-masing kena sikit seorang ya. Baik. Tu kata Hasan Al-Basri. Satu. Kedua, ni semua ulama tasawuf ni. Junaid Al-Baghdadi berkata, khusyuk adalah rasa rendah hati kerana Allah. Khusyuk, kata Junaid, rendah hati pada Allah. Maknanya, awak rasa kaya sebab memiliki Allah. Kata Samnun bin Hamzah pula, seakan-akan sama dengan Junaid. Tasawuf ialah kamu meyakini
kamu tidak memiliki sesuatu pun melainkan Allah, dan kamu tidak dimiliki oleh sesiapa pun melainkan kamu milik Allah. Awak ada harta, Allah sajalah ustaz. Awak ni kepunyaan siapa? JAKIM ke? Persatuan Bola Negeri Selangor ke? Contoh, dah, saya milik Allah semata-mata. Itu dia kata tasawuf. Apabila satu orang meyakini dia tidak memiliki sesuatu pun dan tidak dimiliki oleh sesiapa pun melainkan Allah. Jadi nak relate dengan Junaid kata rasa rendah hati kepada Allah, yakni semata-mata Allah, 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 Allah. Ini yang disebut sehinggalah kamu berzikir, hadir dalam hati kamu, tak ada benda dah wujud melainkan Allah sahaja. Allah sahaja. Macam kita tengok telefon tercicir ni, walaupun kita tengok telefon, yang kita fikir siapalah tuangnya ni. Begitulah kehendaknya. Kata Hamka, mata memandang alam sedang hati nampak Tuhan. Kosong maksud dia. Mata memandang alam sedang hati nampak Tuhan. Tu yang orang pergi lawatan tu. Dia tengok air terjun tinggi apa tu dalam YouTube ada tu, kat mana negara saya tak tahulah tuan. Yang ramai orang pergi tengok air terjun besar tu. Mata memandang alam, hati dia nampak Allah Tuhan. Berapa ribu tahun dah air ni terjun ni, contohnya. Kaya Tuhan. Cuba tengok dalam WhatsApp kita. Cuba tuan-tuan buka telefon sekarang, tengok WhatsApp. Tak ada kuliah yang beri buka telefon, saya seorang je. Buka WhatsApp sekarang, cuba tengok WhatsApp. Apa ditulis? Dijemput semua jemaah masjid akikah anak saya yang baru lahir pagi tadi 1. Scroll bawah sikit. Apa ada berita kedua tu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali Haji Kamaruzzaman pagi tadi. Pagi tadi, minta maaf kalau ada nama ni. Kamaruzzaman apa minta maaf ni. Pagi tadi ada yang mati, ada yang baru nak hidup. Kaya tak tuan? Allah kaya Tuhan. Ada yang baru beranak nak hidup. Hak ni mati pula dah. Tu Al-Quran kata wa fi anfusikum. Kalau kamu boleh tengok diri kamu saja, tak payah tengok orang lain, tengok diri kita. Maka timbul kebesaran Allah pada diri kamu. Pada diri kamu. Jantung kita, saya selalu buat contoh. Jantung kita ni kan berdegup guk. Kita kata cuba awak berhenti sekejap. Tak pernah berhenti lagi ni sejak awak ni dengan saya ni. Kan awak ni jantung saya. Awak ni kan jantung saya. Cuba berhenti 2 saat nak tengok ni. 1, 2, 3 berhenti. Tak berhenti dia tuan. Menunjukkan kita dikawal selia oleh satu kuasa dan zat yang maha sempurna. Tu yang jadi kita tak lepas ya. Tak alpa kita zikir ya. Sebab setiap saat, setiap detik jantung tak terlepas dari Allah yang maha sempurna. Tu yang orang tua dulu. Melangkah kaki kanan Allah, kaki kiri Allah. Allah, 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 Allah. Tarik nafas Allah, hembus nafas akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ni orang cerdik lah ni. Dia sedar setiap masanya tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya pernah sebut dulu. Kita pernah buat contoh dulu apa dia?
di Masjidil Haram. Ni cerita dululah. Ada satu ulama di tanah haram yang setiap kali bercakap, hujung percakapannya itu dia akan akhiri dengan kalimah Allah. Kita buat contoh sama dulu kan. Contoh, kalau orang beri salam, Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Tuan Guru, apa khabar ni? Alhamdulillah, khabar baik. Allah. Tuan, setiap ujung perkataannya Allah sama. Tuan Guru makan dak lagi? Makan dah. Allah. Tuan Guru makan apa ni? Makan McDonald. Allah. Contoh. Kenapa di ujungnya Allah sama? Ditanya muridnya, kenapalah Tuan Guru ni menyebut Allah sama di hujung kalamnya? Apa jawab dia? Dia kata, aku ni bimbang kalau hujung hayatku, keluar aku dari dunia ini menuju Tuhan, bukan namanya yang aku sebut. Tengok Tuan, Allah. Orang sebegini, dia tidak lalai lah. Selalu ingat kepada Allah. Tu orang-orang tua kita dulu. Zikir tu sampai 10,000, 20,000, 100,000 sehari. Biasa ya? Biasa orang tua dulu. Kita yang cerdik banyak sijil mengaji tinggi ni. Allahu Akbar, malangnya. Kesiang sungguhlah pada kita sendiri Tuan ya. Pada diri kita sendiri. Nah, ni bezanya. Kat mana? Hati yang khusyuk kepada Tuhan. Maknanya orang dulu, hati dia dengan Tuhan tu. Situ persoalannya. Dah kita bagaimana pula? Itu persoalan dia tu. Ini kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Fudail bin Iyad berkata, khusyuk ialah apabila berterusan kamu mengadu kepada Allah dalam semua perkara. Mana semua benda dengan Allah kamu, itulah khusyuk. Manakala Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, yang dimaksudkan dengan khusyuk ialah tunduk hati kepada Allah serta berakhlak dengan akhlak yang mulia. Inilah antara definisi khusyuk di sisi ulama tasawuf. Seperti yang dinukilkan oleh Syekh Abul Qasim Karim Hawazin Al-Khushairi di dalam risalah Khushairiyah. Namun sama ada kita sedar ataupun tidak, ruh bagi setiap amalan. Apa dia ruh bagi setiap amalan? Khusyuk. Semayanglah. Ruhnya khusyuk. Ruh bagi setiap amalan, iaitu khusyuk adalah merupakan sifat yang paling awal akan hilang di dalam ibadat manusia sekiranya ia tidak diikat dengan mengenal akan Tuhan, ma'rifatullah. Benarlah seperti yang dinyatakan oleh Huzaifah Al-Yamani, penyimpang rahsia Nabi SAW. Apa kata Huzaifah? Perkara yang paling awal hilang dari agama ialah khusyuk. Akan hilang khusyuk. Maka Buya Hamka dia ada buat satu analogi. Nak faham khusyuk, kata Hamka tidak payah. Maka dia buat contoh. Apa kata Hamka? Dia kata khusyuk ini nak faham mudah begini. Orang yang tidak khusyuk samalah seperti orang yang mengunci jendela pada setiap malam kerana takut rumahnya masuk pencuri. Tiap-tiap malam kita selok pintu tu. Kunci pintu atas bawah dapur kunci. Ni kata Hamka, cuba tengok orang kunci pintu, kita nak buat analogi khusyuk.
Di saat tangannya menolak penyelok pintu, tangan tolak, mata tengok masuk dalam lubang selok, telinga dengar tik bunyi. Contohnya setengah rumah sekarang pakai alam tu, tik 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 bunyi, oh dah kunci dah. Telinga dengar, mata tengok, tangan pun tolak. Ini kata Hamka. Tiba-tiba dia pun masuk berbaring di atas tilam dia. Kita pun masuk baring atas tilam, baru nak jendera bangun. Ramai orang begini ya, bangun. Maka dia kata, saya kunci tak lagi ya pintu tadi. Ni kosong. Padahal mata dia sudah tengok, tangan tolak, telinga dengar. Tiba-tiba dia boleh kata, saya kunci ke tidak lagi jendela tadi. Maka apa kata Hamka? Apa gunanya mata yang melihat, tangan yang menolak, dan telinga yang mendengar sewaktu jendela dikunci? Rupanya, apa yang dibuat setiap malam itu hanyalah adat sahaja. Kita semayang jangan sampai jadi adat. Kita zikir lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kita sebut zikir. Tetapi rupanya adat sahaja. Sebab kemarin pun sebut, kemarin dulu sebut, pagi tadi lepas semayang sebut, memang Masjid Al-Falah sebut semua, selepas sekian begini jadinya. Kata Hamka, jangan sampai jadi adat. Kerana apa? Kita tutup pintu takut pencuri, rupanya bukan takut sangat, tapi kerana adat. Tiada kosong. Tapi semayang juga. Semayang kerana adat. Lain ya? Lain beberapa sekalian ya. Ni kata Hamka. Maka benarlah kosong itu merupakan ruh di dalam setiap amalan para hamba. Bahkan diriwayatkan bahawa para sahabat yang cedera di panah musuh, kalau nak banding kita dengan sahabat jauh lah. Tapi nak cerita kosong, sahabat punya kosong. Diriwayatkan mana-mana yang kena panah cedera parah dalam kosong, antaranya satu orang sahabat dipanah, melekat panahnya pada peha terlekat. Orang pungsung, baring. Nak tarik, sakit Allah. Alah zaman dulu. Tak kemudahan macam sekarang. Kalau sekarang kita suntik bius, ikut kita nak buatlah tuan, tarik apa orang tak sedar. Ni dulu. Lalu bagaimana nak tarik panah yang melekat di peha? Sahabat ni kisahnya apa dia? Kerana terlalu kosong, panahnya dicabut ketika semayang. Allahu Akbar. Ketika semayang. Ni saya cerita saja ni. Sama je kita hak tukang cerita dengan tukang dengar ni, sama saja. Cuma kisah sahabat, kosong mereka ni dia punya kualiti dia tu. Anak panah melekat di peha, nak cabut waktu jaga sakit. Sehingga mereka angkat takbir semayang, baru boleh tarik. Allahu Akbar tuan. Hai tak tahu nak katalah. Ya. Telah berhasil dicabut panah yang masih melekat di betis. Sedang mereka tenggelam dalam kekosyokan bersolat kepada Tuhan. Subhanallah. Kita berdoa agar Allah Azza wa Jalla sentiasa membimbing kita di dalam melaksanakan ketaatan padanya. Dan mudah-mudahan kita dianugerahkan khusyuk di dalam ibadat. Tu ada orang tanya, nak khusyuk dalam solat macam mana? Mesti kena faham makna ke tuan? Jawab dia, faham makna dalam solat
Faham makna kita tadabbur Quran. Dia boleh apa? Boleh bantu. Boleh bantu khusyuk, tapi tidak menjamin khusyuk. Ulang sekali lagi tu. Kita faham makna dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi mahalah penyayang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah ya, dengan segala yang maha tinggi lagi segala kepujian bagi dirinya semata-mata. Betul. Kita faham apa yang kita baca boleh bantu, tapi tidak jamin. Tidak jamin. Sebab khusyuk ini dia berkait dengan batin. Berkait dengan batin. Orang Arab yang semayang tu tuan khusyuk belaka. Takkan tidak faham dia bahasa Arab ni. Tidak. Kadang orang baca Quran sebelah kita, ayat sama dengan ayat kita baca, kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita baca. Orang sebelah kita baca ayat sama juga. Dia baca ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Menangis. Kuat saya buat contoh ni tuan ya. Sampai tuan-tuan nak tidur tu terkejut balik. Memang sengaja saya buat kuat supaya mana yang nak jenera terkejut balik. Ya ayyuhalladzina amanu, menangis dia. Kita terperanjat kita. Kita kata kenapa tuan menangis ni? Dia kata ayat ini ustaz, Tuhan panggil, wahai orang beriman. Allah panggil, wahai orang beriman. Yang saya jadi menangis ni, entah-entah saya termasuk ke tidak dalam ayat Allah panggil ni. Tengok, ni dipanggil khusyuk. Ini dipanggil khusyuk, hati dia membawa menangis. Jadi nak katanya, kalau faham makna, boleh apa? Bantu khusyuk, tetapi tidak jamin khusyuk. Khusyuk terjamin apabila suci batinnya, bersih hatinya. Terkadang dia tak faham sungguh-sungguh pun Quran tu, tapi dia dengar boleh menitik air matanya. Itu khusyuk. Kerana apa? Suci hatinya. Setengah orang walaupun faham tafsirnya, faham ayatnya, tapi berani dia melawan Tuhan sebab apa? Bukan soal faham tak faham, soal hatinya. Ya, soal hatinya. Tuan guru, ya, saya nak tanya hukum. Hukum apa tu? Saya memancing di kolam orang dapat ikan ni. Apakah hukumnya? Astaghfirullahalazim. Hukumnya haram, kira awak mencuri sebab awak memancing di kolam orang. Oh begitu tuan guru. Ya, dah apa perlu saya buat? Atau balik ikan ni minta maaf dengan tuang dia. Dia kata dah kalau begitu saya hantar baliklah. Saya mari ni memang hajat asalnya nak beri bahagian kepala tu pada tuan guru. Apa kata tuan guru kita ni? Alim. Alim. Faham hukum. Oh nak beri saya bahagian kepala je. Nanti saya tengok pendapat rengang sikit ya. Alim tak? Alim. Faham ke tidak agama? Faham. Tapi kenapa ada yang begitu? Sehingga Nabi SAW bersabda, antara golongan yang paling awal dicampur dalam syurga iaitulah ulama. Allahu Akbar. Ulama. Sehingga kan apabila mereka dicampur dalam neraka, kata hadis sahih ni, seperti mereka itu keldai yang mengisar gandum.
Kedai kisar gandum tengok di tanah Arab macam mana, musing tempat sama kerana diikat di batang kayu tu. Pusing. Mereka berpusing di dasar neraka Jahannam. Sehingga sebahagian ahli neraka kata, tidakkah awak mengajar dulu kepada kami di Masjid Al-Falah tu? Contohnya. Allah, beratnya tuannya. Tidakkah awak mengajar dulu, Ustaz? Maka dia jawab, ya, saya mengajar siapa menangis-nangis. Orang dengar pun menangis-nangis. Maklumlah saya pandai susung bahasa, buat-buat sedih sikit. Jemaah pun percayalah. Dermalah pada saya tiap-tiap minggu. Contoh, walhal hati saya tidak begitu. Hati saya nifaq. Saya bercakap tidak serupa bikin. Ni tuan. Dengar tu. Antara golongan terawal ialah ulama. Apatah lagi bukan ulama, tapi nampak je macam ulama. Dah alim pun. Bahasa Arab pun tunggang langgang, baca kitab pun tak boleh, mengajar pun hadis palsu, bila orang tegur tak boleh terima pula. Ada orang jenis begini. Kita tegur tak boleh terima. Dia berasa dia betul sama, ramai orang dengar dia. Saya Ustaz Datuk Rashidi. Siapa nak tegur saya? Murid saya ramai. Astaghfirullahalazim. Diri dia sendiri dia tak boleh didik. Bagaimana dia nak didik orang lain? Astaghfirullahalazim. Ada orang gini? Ada. Kenapa pula tak ada? Kalau tak ada, masakan Nabi bersabda, inilah golongan paling awal dicampur dalam neraka. Kenapa? Dia sendiri pun tidak takut kepada Tuhan. Wa na'udzubillah, ya Allah, jauhlah, jauh. Ya. Itu kata Ibnu Athaillah dalam hikmah tasawuf dia. Apa dia kata? Wala antashaba, sekiranya awak berkawan jahilan la yarda an nafsihi, dengan satu orang yang jahil tapi takut pada Allah. Kalau awak berkawan orang jahil, walaupun dia jahil, dia takut pada Allah, khairul laka, adalah lebih baik, min antashaba aliman yarda an nafsihi, berbanding kamu berkawan dengan orang yang kamu sangka ada ilmu tetapi berani dia memudah-mudahkan hukum. Forex, sudah iktifak ulama kita, fatwa sudah ada, hukumnya haram. Muzakarah fatwa bukan seorang ulama, seorang mufti. Tapi tak, bagi saya tak apa. Ini tak betul. Ni orang tak takut kepada agama. Lebih baik kamu berkawan dengan orang jahil. Ni pengajian tasawuf kita ni. Yang takut kepada Allah berbanding orang yang kamu sangka alim, tetapi berani melawan Allah. Seolah-olah hukum pada dia. Dia nak kata orang sesat pun tak apa, sebab dia atas dia. Dia nak tafsir Quran ikut dia, ikut dia. Khairul laka, lebih baik kamu berkawan dengan orang jahil yang takut pada Allah, min an tashaba aliman yarda an nafsihi, kata Ibnu Athaillah, berbanding kamu berkawan dengan orang yang alim tetapi berani melawan Allah. Kenapa? Fa ayyu ilmin li'alimin yarda an nafsihi, nak kata ada ilmu apa pada satu orang kalau dia berani lawan Allah. Wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi, dan nak kata jahil apa lagi kepada satu orang kalau dia ada takut pada Allah. Mana ilmu bukan ukuran. Awak takut dah pada Allah. Terkadang orang bawa teksi lebih banyak zikir daripada ustaz. Terkadang orang menyapu siapa lebih dekat lagi daripada orang ceramah duduk atas kursi ni. Jadi jangan sombong. Jangan mudah taksub pada orang. Jangan.
Apa yang perlu kita buat? Beramallah tuan. Pakat berzikir, istighfarlah kita semua tuan-tuan. Mudah-mudahan diterima Allah hendaknya. Diterima Allah hendaknya. Ada 4 minit lagi saya sambung ya. Saya kerja tunggu waktu sama. Waktu habis. Tunggu waktu habis. Kita berhabis tu. Baik. Ya. Kita berdoa semoga Allah sentiasa membimbing kita di dalam melaksanakan ketaatan padanya. Dan mudah-mudahan kita dianugerahkan khusyuk di dalam ibadat agar dapat kita menyelami kemanisannya khusyuk dalam hidup kita yang singkat ini. Singkat tuan ya, singkat hidup kita. Bila masuk 40, kata Syekh Abdullah Fatani dalam karya dia, Imam Qurtubi pun sebut juga dalam karya mereka, bila satu orang masuk umur 40, ada satu suara menyeru-nyeru orang yang masuk 40. Apa suaranya? Wahai orang berumur 40, persiapkanlah bekalan akhirat kamu. Siaplah. Satu. Orang umur 50, ada juga. Wahai orang umur yang 50-an, 50. Musim menuai sudah hampir tiba. Perbanyakkanlah istighfar dan gandakanlah amalan. Amalan sini nafilah. Ya, amalan sunat. Makna kata kita dah sebut tadi, tidak patut kalau umur sudah masuk 40, kita tidur dari malam sampai pagi tanpa melalui dengan tahajud walau 2 rakaat. Tidak patut. Bukan kata haram, tapi nak kata bila masuk 40, bila ada suara menyeru wahai orang berumur 40, persiapkanlah akhirat. Maka seolah-olah tidaklah patut, tidak haram, tapi tak patut sangatlah. Dari malam sampai ke pagi, awak tak bangun walaupun 2 rakaat. Tak bangun Ustaz. Allahu. Kenapa Ustaz? Tak ada apalah, rugi. Haram tidak haram. Itulah. Katanya, perbanyakkan amal. Amal di sini nafilah, ibadat sunat. Al-Quran sebut dalam surah Isra, apa dia? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian daripada malam. Tengok Quran sebut apa? Bukan sepanjang malam. Bukan sepanjang malam. Kita ni tuan, kalau suruh sepanjang malam pun memang patut. Pasal nikmat Tuhan tak terkira banyak berdoa lalu. Itu pun Quran kata apa? Wa mina. Ambillah sikit. Itu maksud dia ya. Wa minal lain. Sebahagian malam tu cuba cari. Fatahajjad bihi nafilatan lah. Fatahajjad. Bertahajudlah pada Allah. Sebagai apa? Nafilah. Ibadat sunat. Nafilatan laka. Untuk siapa? Untuk awak, bukan untuk orang lain. Nafilatan laka. Untuk awak ni. Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah ampun kamu. Imam Malik, tuan-tuan tahu tak tiap-tiap malam semayang berapa rakaat semayang sunat? 400 rakaat. Allah. Ulang sekali lagi Ustaz. 400 rakaat. Tengok jemaah kita. Bila kita sebut 400 rakaat, tak ada terkejut. Biasa saja. Lebih kurang macam kami lah tu. 400 rakaat. Tak ada terkejut jemaah kita. 400 rakaat. Mudah-mudahan Allah hidayahkan kita tuan. Bangun malam walau 2 rakaat. Kenapa?
tidaklah patut awak melalui malam hari dengan umur awak yang sudah sempit, tidur sampai ke pagi. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.